Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wasalan wa marhaban bikum. Selamat malam, salam maghrib. Kita bertemu dalam pertemuan Mutiara Madinah siri yang keempat, di mana kita akan berbicara santai berkenaan tentang Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Semestinya bumi Madinah adalah satu bumi bersejarah yang mana sangat dekat dengan setiap daripada kita sebagai umat Rasulullah, tempat yang mana Nabi SAW melalui kehidupan baginda selama lebih kurang 10 tahun, bahkan baginda wafat di bumi tersebut dan didafankan di bumi tersebut sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum kita bermula, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon sebaik untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Saya nampak di ruang komen ada bin Zainuddin, Virta Delima, Bazid Aziz, Nur Hayati Yahya, Zimadun, Maksu Azlina, kemudian Ummu Usamah, Anna Sukaimi, Virta Delima, Amirul, kemudian ada Hasbah Fauzi, Ana Ungul, Kamiza, Aminah Hitam, Norisa Wan Norisa, Nurhimah, Syamsiah Salih, Kamiza Muhammad Amil, Haikal Ros dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Melati Desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu kongsi, bantu sebar luas, bantu tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada 3 siri sebelum daripada ini, kita telah baca 9 kelebihan tentang Madinah daripada pelbagai tajuk yang ada dalam riwayat baginda Rasulullah. Pada malam ini, antara kelebihan Madinah yang ke-10, kita telah belajar 9 sebelum daripada ini. Antara kelebihan Madinah yang ke-10 adalah bahawa Madinah itu dipelihara oleh para malaikat. Fala yadkhuluha, maka tidak boleh masuk ke dalam bumi Madinah Dajjal dan tidak pula ta'un. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-10. Ahlan kepada sahabat-sahabat, terima kasih kepada semua yang bersama. Maka ini adalah kelebihan kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah yang ke-10, yang mana kita akan baca beberapa riwayat yang mana baginda Nabi SAW bersabda bahawa tidak akan masuk padanya tidak Dajjal, dan juga pada waktu itu tidak masuk padanya adalah ta'un. Afwan. Okey.
Lalu antara kelebihan Madinah, kejap lagi kita akan baca bagaimana setiap jalan, bagaimana setiap laluan, bagaimana setiap bukit bukau, maka pada waktu itu ada malaikat yang menjaganya. Ada beberapa riwayat di sini. Antaranya adalah riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Maka hadis ini adalah hadis yang mana menerangkan tajuk yang kita baca, iaitu tajuk bagaimana Madinah Al-Munawwarah adalah tempat yang mana tidak akan masuk padanya tidak Dajjal, dan juga pada waktu itu tidak masuk padanya akan ta'un. Maka hadis yang pertama adalah hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Fa'an Abi Hurairah, maka daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala anqabil Madinah, pada setiap ceruk Madinah. Anqab maksudnya lubang, bererti ceruk, laluan jalan. Pada setiap ceruk Madinah, malaikatun, terdapatnya malaikat, yang mana sabda Nabi, la yadkhuluha ta'un, tidak masuk padanya ta'un ke dalam Madinah, walad dajjal, dan tidak masuk ke dalam Madinah dajjal. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-10. Ketika mana membaca hadis ini, sebahagian daripada masyarakat awam seperti saya dan kita mungkin tertanya-tanya, kenapa Nabi sebut tidak masuk ke dalam Madinah ta'un? Padahal bukankah Madinah juga pada zaman ini turut terlibat dengan wabak dan juga dengan penyakit COVID dan sebagainya. Maka sebab itulah, ya, hadis ini dan Nabi SAW sentiasa berkata benar. Maka sebab itulah kita nampak para ulama sebenarnya ada dua pendapat. Apakah yang dimaksudkan ta'un? Ejaannya ta, alif, ain, waw, nun. Ada yang mengatakan bahawa ta'un itu adalah sesuatu yang mana penyakit membawa kepada kematian. Itu dimasukkan ta'un, lalu mereka menjadikan ta'un itu sama seperti perkataan lain bahasa Arab, iaitu wabak. Lalu ada sebahagian ulama mengatakan ta'un adalah marad, adalah penyakit muhlik yang boleh membawa kepada kematian. Penyakit yang mana pada waktu itu membawa kepada kematian ataupun mereka istilahkan sebagai umum. Maka ini adalah pandangan sebahagian ulama. Yang berpandangan sebegini adalah ada beberapa ulama. Contohnya adalah di situ adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata bahawa itulah maksud ta'un. Namun jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, ketika mana mereka menafsirkan perkataan ta'un, maka ta'un adalah sesuatu yang khusus, berbeza daripada wabak. Wabak adalah sesuatu yang umum. Wabak ejaannya dalam bahasa Arab adalah waw ba alif hamzah. Maka sebab itu pandangan yang kedua adalah, apakah itu ta'un? Bahawa wahuwa ta'rifu ta'un binaw'in khasim minal awbi'atil mu'diyah al-qatilah. Bahawa sebenarnya ta'un itu adalah sesuatu jenis penyakit yang khusus. Ianya bukanlah wabak. Wabak umum. Dalam wabak itu ada sebahagian penyakit yang digelar ta'un. Maka apakah itu ta'un? Kejap lagi kita akan baca. Antara yang berpandangan bahawa ta'un ini adalah sesuatu penyakit khusus, ianya bukanlah umum, apa jua penyakit yang membawa kematian dipanggil ta'un. Kerana itu dalam bahasa Arab tidak disebut ta'un tetapi disebut wabak. Waw ba alif hamzah. Maka banyak, contohnya pandangan Imam Nawawi, Ibnu Abdul Bar, Qadhi Iyad dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana mereka berpandangan ta'un dan wabak adalah benda berbeza. Wabak adalah sesuatu penyakit yang umum, adapun ta'un adalah sesuatu yang khusus. Sebab itu Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika mana menerangkan tentang ta'un, maka kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ta'un itu adalah umpama al-quruh, umpama sesuatu luka, al-kharijah,
yang mana keluar pada badan, yang mana pada waktu itu luka ataupun penyakit itu yang mendatangkan luka pada badan, ianya boleh membawa kepada kematian. Maka ini adalah pandangan Imam Ibn Hajar yang beliau sebutkan dalam Fathul Bari. Apakah itu ta'un? Anna asla ta'un al-quruhul kharijatu fil jasad. Ianya adalah sesuatu luka yang pada waktu itu keluar pada badan, dan luka itu boleh membawa kepada kematian. Maka daripada sini kita nampak bahawa ketika mana kita baca hadis ini, jangan kita keliru dengan wabak ataupun COVID-19 yang mana dekat Madinah pun ada kes. Lalu sebenarnya ada perbezaan mengikut pandangan para ulama. Yang Nabi sebut adalah ta'un. Ta'un adalah sesuatu jenis yang khusus. Ianya bukanlah wabak yang memberi makna umum, apa jua penyakit yang membawa kepada kematian. Lalu sebab itu sabda Nabi SAW, apa sabda Nabi SAW? Pada setiap ceruk Madinah adanya malaikat yang menjaga Madinah daripada masuk kepadanya ta'un dan dajjal, yang mana kedua ini tidak boleh masuk ke dalam bumi Madinah Al-Munawwarah. Maka ini adalah riwayat pertama, riwayat Abu Hurairah daripada riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Seterusnya, hadis yang kedua adalah hadis riwayat Imam Bukhari daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Al-Madinah ya'tiha ad-Dajjal. Madinah akan didatangi oleh Dajjal. Dajjal akan datang ke Madinah. Fayajidul malaikah. Maka Dajjal akan mendapati malaikat mengawal dan menjaga akan bumi Madinah. Fala yakrubuha ad-Dajjal. Maka pada waktu itu Dajjal tidak boleh hampir dan tidak boleh mendekati Madinah. Wala ta'un, begitu juga ta'un tidak boleh dekat, dan pada waktu itu tidak boleh mendekati Madinah. Sabda Nabi SAW, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, lalu adakah line saya tidak berapa elok? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Bagaimana line saya? Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat tentang bagaimana suara saya. Lalu Kak Laila Umar kata jelas, terima kasih. Kak Norisah kata jelas, terima kasih. Kak Zainab kata jelas. Kak Maziah menyebut tentang riwayat yang kedua Imam Bukhari. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah ada sahabat yang tak jelas, mungkin boleh cuba daripada aplikasi YouTube Umar Aziz. Kita pun sedang live sekarang, saya cuba buka. Kalaulah daripada ini tak boleh, kerana ada sebahagian sahabat maklumkan saya, kalaulah daripada ini tak jelas, maka ada yang dengar daripada YouTube. Sebentar saya cuba tengok YouTube bagaimana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana di YouTube, adakah jelas ataupun tidak? Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok dekat YouTube jelas tak? Suruh Umi tengok. Okey. Lalu alhamdulillah. Okey, dah jelas daripada kajian. Moga Allah permudahkan insya-Allah. Maka ini riwayat yang kedua. Riwayat pertama Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah. Riwayat yang kedua adalah daripada riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik, menceritakan sama, Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan juga tidak akan dimasuki oleh pada waktu itu oleh ta'un. Riwayat yang ketiga, ini adalah riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, riwayat yang ketiga adalah riwayat Imam Muslim dan juga Musnad Ahmad. Riwayat Imam Muslim dan juga Musnad Ahmad daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Apakah kata Fatimah binti Qais? Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha berkata bahawa sesungguhnya sesungguhnya Madinah yang mulia, sesungguhnya innallaha harrama, sesungguhnya Allah telah mengharamkan
akan tanah haramku ini, iaitu Madinah, ala Dajjal, ke atas Dajjal, an yadkhulaha, yang mana Dajjal tidak boleh memasukinya. Dajjal daripada riwayat Fatimah binti Qais, yang mana ada dalam riwayat Musnad Ahmad, Dajjal tidak boleh memasuki Madinah. Allah mengharamkan Dajjal, sabda Nabi SAW, untuk memasuki tanah haramku, iaitu Madinah. Thumma halafa, kemudian Nabi SAW bersumpah, walladzi la ilaha illahu, demi zat yang tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia, malaha, tiadalah bagi Madinah, tariqun dayyiq, pada mana-mana jalan yang walaupun sempit, wala wasi', dan juga tidak pada mana-mana jalan yang luas, fi sahlin, sama ada jalan yang ada yang di Madinah itu pada dataran, pada tanah rendah, wala fi jabalin, ataupun jalan itu terletak di gunung, illa alaihi malak, kecuali pada jalan itu ada malaikat yang jaga, syahirun, sambil menghunuskan, bisayfi, pedang mereka, ila yaumil qiyamah, sampailah pada hari kiamat. Ma yastati'u Dajjal, sabda Nabi, tidak boleh Dajjal ayyadkhulaha, untuk masuk ke dalam Madinah, ala ahliha, pada penduduknya. Maka ini adalah riwayat yang ketiga, yang mana Nabi bersabda, setiap jalan yang ada di Madinah, sama ada jalan yang sempit ataupun jalan yang luas, jalan yang terletak di tanah rendah ataupun jalan yang terletak di bukit, semuanya ada malaikat jaga sambil pedang yang terhunus, supaya Dajjal tidak boleh memasukinya. Sampai bila? Sabda Nabi SAW, sampailah di hari kiamat. Maka ini adalah yang mana kita nampak berkenaan tentang kelebihan Madinah. Lalu kalau boleh, moga Allah letakkan kita di Madinah. Amat indah kalaulah kita dapat hidup di Madinah. Maka Allah haramkan Dajjal daripada memasuki Madinah. Dan inilah kelebihan Madinah yang ke-10. Dan untuk kelebihan yang ke-10 ini, kita telah baca 3 riwayat. Riwayat Abu Hurairah yang ada dalam Bukhari Muslim, riwayat Anas bin Malik yang ada dalam riwayat Bukhari, riwayat Fatimah binti Qais yang mana yang ada dalam riwayat Musnad Ahmad dan juga Muslim. Maka ini adalah keadaan Madinah. Setiap jalannya, sama ada yang kecil yang besar, ada malaikat yang menjaganya dengan pedang terhunus, tidak membenarkan Dajjal pada waktu itu untuk memasukinya. Riwayat yang keempat berkenaan tentang kelebihan Madinah ini adalah riwayat yang mana daripada Abu Bakrah Nufai ibnul Harith, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana daripada Abu Bakrah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda, la yadkhulul Madinah, tidak akan masuk ke Madinah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke Madinah pada waktu itu ketakutan akan Dajjal. Ru'bul Masihid Dajjal, ketakutan Dajjal pun tidak akan masuk ke Madinah. Sabda Nabi SAW, laha, bagi Madinah pada hari itu, yauma idzin, pada hari Dajjal datang, sab'ah abwab, Madinah mempunyai 7 pintu. Ala kulli bab malakan, sabda Nabi SAW, pada setiap pintu adanya 2 malaikat yang menjaganya. Maka daripada riwayat ini menunjukkan ketika mana Dajjal cuba untuk datang ke Madinah, Madinah mempunyai 7 pintu pada waktu itu, dan pada setiap pintu ada 2 malaikat. Lalu Dajjal tidak boleh memasuki Madinah yang bercahaya, Madinah yang Madinah Al-Munawwarah. Inilah 4 riwayat yang mana dapat kita baca, dapat kita lihat daripada kelebihan-kelebihan Madinah yang ke-10, iaitu Dajjal dan Ta'un tidak akan masuk ke bumi Madinah. Ini adalah kelebihan Madinah yang ke-10. Lalu kenapa kita asyik sebut moga-moga dapat duduk di Madinah, moga-moga dapat duduk di Madinah? Kerana kelebihan Madinah yang ke-11 adalah al-hathu 'alal mujawarah, galakan untuk berada berhampiran, wasukna, dan juga untuk tinggal fiha, di Madinah.
ada riwayat yang mana Nabi menggalakkan manusia untuk tinggal di Madinah. Maka inilah kelebihan Madinah yang ke-11, kelebihan untuk tinggal di Madinah. Maka daripada kelebihan-kelebihan yang banyak daripada kelebihan Madinah yang ada disebutkan dalam riwayat dan sabdaan baginda Nabi SAW adalah galakan untuk mendiami dan juga untuk tinggal di Madinah. Maka hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari Muslim ini daripada Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu taala anhu. Siapa nama sahabat ini? Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sufyan bin Abi Zuhair, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Sufyan bin Abi Zuhair, yuftahul Yaman, kelak Yaman akan dibuka. Maka pada waktu itu Yaman adalah kota yang besar. Maka Nabi bersabda, kelak Yaman akan dibuka untuk umat Islam. Fayati qaum, maka akan datang satu kaum yang mana pada waktu itu pergi ke Yaman. Maka akan datang satu kaum, satu kelompok manusia daripada Madinah yang akan pergi ke Yaman. Bila dia tengok Yaman, Yaman best. Yaman ada kelebihan-kelebihannya. Ya, zaman kita Yaman adalah sedang diuji dengan perang. Tetapi pada waktu itu Yaman adalah sesuatu yang mana kota besar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mungkin akan menjadi kota besar semula. Maka dengan izin Allah, maka Nabi SAW bersabda, Yaman akan dibuka. Maka akan datanglah satu kaum daripada Madinah. Maka fayatahammalun, mereka pergi ke Yaman membawa bi ahlihim, ahli keluarga mereka, wa man ata'ahum, dan orang-orang yang mentaati kata-kata mereka. Dan Nabi SAW tegur, wal madinatu khairul lahum, mereka pada waktu itu tinggalkan Madinah, padahal Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka. Manusia meninggalkan Madinah, padahal Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka. Sabda Nabi, lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu. Thumma yuftahu Syam, kemudian akan dibuka kota Syam. Kota Syam akan dibuka untuk umat Islam. Fayati qaum, maka akan datanglah satu kaum menuju ke Syam. Fayatahammaluna bi ahlihim, maka mereka akan tinggalkan Madinah membawa ahli keluarga mereka. Wa man ata'ahum, dan orang-orang yang mentaati mereka meninggalkan Madinah menuju ke Syam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal madinatu khairul lahum, padahal Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka. Seterusnya sabda Nabi SAW, Nabi memberikan perumpamaan yang lain. Thumma yuftahul Iraq, kemudian akan dibuka pada waktu Iraq. Maka akan datang pada Iraq satu kaum. Ketika mana mereka sampai di Iraq, maka mereka akan membawa ahli keluarga dan orang-orang yang mentaati mereka. Mereka meninggalkan Madinah. Wal madinatu khairul lahum, dalam keadaan Madinah adalah lebih baik untuk mereka. Lau kanu ya'lamun, kalaulah pada waktu itu mereka tahu. Lalu manusia banyak berpindah ke banyak tempat, tetapi Nabi sebut wal madinatu khairul lahum, dan sebenarnya Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu tentang kelebihan Madinah, kalaulah mereka tahu tentang manfaat Madinah, kalaulah mereka tahu tentang fadilah-fadilah dan apa yang ada di bumi Madinah. Maka ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu taala anhu. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih lagi menceritakan pada waktu itu tentang kelebihan-kelebihan Madinah dan kelebihan untuk mendiami akan Madinah. Maka riwayat yang kedua adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nas, ya'ti akan datang,
'alan nas, ke atas manusia, zaman, suatu masa. Akan datang ke atas manusia suatu masa, yad'ur rajul, seseorang itu akan menyeru ibna ammihi, anak saudaranya, wa qaribahu, dan ahli keluarganya terdekat. Sabda Nabi SAW, akan datang satu masa ke atas manusia yang mana seseorang manusia itu akan menyeru kepada anak saudaranya dan juga kepada ahli keluarganya yang terdekat. Apakah seruan mereka? Mereka pada waktu itu akan disuruh, halumma ila roha, halumma ila roha, jumlah kita berpindah ke tempat yang lebih baik. Halumma ila roha, jom kita pindah ke tempat yang lebih baik. Lalu manusia akan mengajak ahli keluarga dia untuk berpindah ke tempat yang lebih baik. Pada sangkaan dia tempat itu baik. Maka Nabi SAW bersabda, wal madinatu khairul lahum, padahal Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu tentang itu. Kalaulah mereka tahu tentang itu, nescaya Madinah itu adalah lebih baik untuk mereka. Sabda Nabi SAW, wallazi, demi zat nafsi biyadih, yang mana nyawaku berada pada genggamannya, la yakhruju, tidaklah keluar, minhum, daripada penduduk Madinah, ahadun, sesiapa pun, raghbatan anha, dalam pada waktu itu berpaling daripada kelebihan dan kebaikan Madinah, illa, kecuali sabda Nabi SAW, akhlafallahu, Allah akan menggantikan, fiha, pada Madinah itu, khairan minhu, penghuni dan penduduk yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu di hujung hadis yang kedua ini, Nabi sebut, kalaulah ada orang yang berada di Madinah, dia tinggalkan Madinah pada waktu itu, raghbatan anha, raghbah anha maksudnya berpaling. Pada waktu itu dia berpaling daripada kelebihan Madinah. Dia kata Madinah ni tak ada apa-apa, Madinah ni tak best, Madinah ini membebankan dan sebagainya. Raghbatan anha, dia berpaling daripada kelebihan-kelebihan Madinah. Maka pada waktu itu sabda Nabi SAW, kecuali Allah akan gantikan penduduk di Madinah seorang yang lebih baik daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ke-11, bagaimana Nabi menggalakkan pada waktu itu untuk tinggal dan duduk di Madinah. Moga-moga kita ada dipilih oleh Allah untuk itu. Ketika mana dah selesainya segala tanggungjawab kita, ianya bukan mudah untuk pada waktu itu dan bukan senang. Kita bukan boleh sesuka hati tinggal di Madinah, tapi insya-Allah dengan niat yang tulus, dengan kemahuan yang benar, tidak ada apa yang mustahil, kerana banyak kelebihan tentang Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah kelebihan yang ke-11. Kelebihan Madinah yang ke-12. Apakah kelebihan Madinah yang ke-12? Maka Nabi SAW menyebut kelebihan Madinah yang ke-12, al-hathu 'alal mauti biha, galakan untuk meninggal dunia di Madinah, galakan untuk mati di Madinah Al-Munawwarah. Apakah sabda Nabi SAW tentang galakan pada waktu itu untuk meninggal di Madinah? Maka ini ada dalam beberapa riwayat. Antaranya ada dalam riwayat Imam Tirmizi, dan juga ada dalam riwayat Ibnu Hibban, dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, bagaimana ada kelebihan khusus untuk orang yang meninggal di Madinah. Maka apakah kelebihan-kelebihan dia? Insya-Allah kelebihan yang ke-12 ini kita akan sambung pada pertemuan yang lain, kerana kita telah cukup lebih kurang 30 minit bersama. Kita telah baca 11 kelebihan Madinah daripada siri yang pertama hingga ke hari ini siri yang keempat. Lalu moga-moga menjadikan kita celik, menjadikan kita faham bahawa sebenarnya Madinah itu bukanlah bandar biasa, bukanlah kota biasa, namun ianya adalah tempat yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sebentar lagi pada jam 9 malam saya akan berkongsi ilmu di Facebook page
Quran Pro Academy, kalau tak silap saya. Namun saya akan sharekan juga dia punya link di Facebook page Umar Aziz, yang mana saya diminta untuk membawa tajuk berkenaan tentang Al-Quran adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan dijemput bersama pada jam 9 malam nanti selepas solat Isyak. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Lalu sehari ada beberapa program yang mana kita bersama. Antara program utama kita dan program kita paling awal adalah Hayati Quran jam 8 pagi, dan program kedua yang lama adalah program jam 6 petang. Sebelum ini pembacaan sirah, dan kemudian adalah pembacaan kitab Al-Adhkar pada waktu ini. Jemput sahabat-sahabat untuk bersama. Kita jumpa lagi pada waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram saya, Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Kita jumpa nanti insya-Allah.